أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan ambil dosa besar yang ke-56, iaitulah dosa besar yang ke-56 ni merubah batas tanah. Min ghairi manar al-ard, dia merubah batas tanah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana dalam kita tengok kebanyakan orang di hujung-hujung usia ni lah, orang-orang muda ni kebanyakan, tak semua, kebanyakannya pasal-pasal tanah ni tak apa nak cerdik sangat. Awak dia kata tangan kiri, orang kata tangan kanan duit nak masuk, kata tangan kiri duit nak keluar ke apa, tu orang kata lah. Dia kata suruh tampak orang, jangan. Yang tu jangan. Tuan-tuan, yang mana kebanyakan, saya tak kata semualah, kebanyakannya biasanya orang tua-tua ni dia tahu pasal tanah, galur dan sebagainya. Orang muda ni tahu apabila dia ambil jurusan tu, tetapi kebiasaannya dia tak ambil tahu. Kebiasaannya. Jadi berkaitan dengan tanah ni sinonimnya dengan orang yang lebih lanjut usianya lah. Pengalaman dia banyak, dia tahu pasal tanah dan sebagainya. Orang muda ni dia kata ada kereta, ada rumah, kira jadi rumah sewa pun jadi dah. Jadi berkaitan dengan merubah batas tanah, dosa besar yang ke-56 ini, iaitulah berdasarkan hadis. Perbincangan kita pada malam ni sikit je untuk merubah batas tanah ni, sikit je, kan? Ubah sempadan geran. Jangan ayat pandai sangat, saya tak ubah pandai. Apa maksud ubah sempadan geran ke mana? Dia ubah perenggan sikit. Ada betul lah tu, betul. Sebab dia sebut geran. Geran tu saya tak tahu lah. Tapi poin dia ni adalah dia merubah batas tanah. Sekali kita tengok dalam hadis daripada Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang telah pun diriwayatkan juga oleh Ibn Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih kerana berhala, dia sembelih kerana tokpong dia sembelih kerana upacara kerajaan, keramaian, ada tujuan-tujuan dia. Tuhan ni turun mai, hari ni Tuhan ni keluar, dia kena buat sembelih, bagi ayam, kena ayam kampung, kan? Ayam hak kalau putih tu tak boleh, dia kena ayam hak kampung hak liang, kan? Tu kena ambil hak jantan, lepas tu kena taji tajam, syarat macam-macam lah, kan? Si baik dia tak tanya ayam ni kalah ke menang. Dia tanya ayam ni kalah ke menang, penat kita, kan? Jadi siapa yang bersembelih untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la'anallah man ghaira tuhum al-ard. Tuhum al-ard, iaitulah Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Okey, batas tanah. Kita panggil panggan sebab kita pakai batu panggan tu, kan? Orang ni ukok. Biasanya lah ni kalau depa ukok, biasanya depa nak cepat tu depa pacak kayu kan. Pacak kayu ke pacak besi ke, tu depa bubuh botol. Pabuh botol depa bubuh pula color merah putih hak polis memang tu kan. Depa bubuh lebih kurang lagu tu lah, kan? Depa bubuh depa ikat. Kita pi tengok kawan ni pun orang tua-tua ni dia bukan cerdik
Dia buat bendang pun dia tak tahu apa enggan dia pula. Dia ubah sikit. Dia ubah sikit. Yang ni yang kita bincang. Dia itu dia merubah batas tanah. Rasa sungguh nak tampak sungguh ni. Dia kata semua. Duk cari apa-apa nak tanya. La'anallah man kamahal a'ma 'anis sabil. Dan Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta daripada jalan yang benar. Jahat ni. Kacau orang buta. Adalah orang buta ni pun duk mencari jalan. Kita pula pergi duk kecoh dia, pergi duk menyesatkan dia lagi, sedangkan dia adalah orang yang buta yang memerlukan panduan daripada kita. A'ma 'anis sabil, daripada perjalanan dia yang betul. La'anallah man sabba walidayhi. Kita baca semualah walaupun bahagian kita punya perbincangan hadis tu pada yang kedua saja. Iaitu yang pertama, Allah melaknat orang yang sembelih selain daripada Allah. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Allah melaknat orang yang mengganggu orang buta daripada perjalanannya. Yang keempat, Allah melaknat orang yang sabba walidayhi, iaitu orang yang mencela ibu bapa dia. Dia mengutuk ibu bapa dia. Dia keji cakap kepada ibu bapa dia. Tuan-tuan, dia gunakan perkataan sabba. Sabba ni kalau tengok pada jari, tengok pada jari, yang ni nama dia apa? Khinsir. Khinsir. Jangan duk tukar sa tu dengan zai sudah. Jadi khinzir pula lagi. Khinsir. Yang ni apa? Binsir. Tengok Ustaz Amran, isteri dia yang mengajak saya dulu. Binsir. Yang ni jari manis. Okey? Yang ni dia tak pusing ah. Yang ni wusta, tengah-tengah. Yang ni apa? Sababah. Hadis ni kata apa? La'anallah man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang kutuk mak ayah dia. Jari ni jari apa? Kutuk. Jari ni jari apa? Tunjuk. Sebab kita bila nak kata ke orang hang ni, kita bila nak kata ke orang tak ada nak. Hang ni memang bodoh. Dia tak tunjuk betul. Hang ni memang aku geram lama dah. Hai, itu bukan geram. Yang tu lembut. Dia bila dia nak kata hang ni bodoh, hang ni kita maki dia macam-macam, marah hang, tak guna hang, buat jahat, kita guna jari ni. Tak? Kau tentang guna jari lah. Dia guna lagu tu. Itu baik sangat. Yang ni pun sebenarnya kalau ikut, kau tuan-tuan tengok gambar Tok Guru ni Aziz ke apa keadaan ni, bukan politik lah kan. Tok Guru ni Aziz dia pakai yang ni. Dia tunjuk nu, tanu, kita nak tunjuk orang ni tani. Cik pi kanan, kono dia kata protokol adab kan. Protokol mak saleh kan. Nabi dah bagi nama yang ni jari sababah, jari untuk dia nak menunjuk, jari untuk nak kata kat orang. Sebab tu bila nak kata kat orang dia bubuh lagi tu. Tapi dia lupa hok mai kok ni pun banyak. Tapi tak apa tuan-tuan. Hadis ni saya nak terang, la'anallah man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang kata kat mak ayah dia, yang mengutuk mak ayah dia. La'anallah man amila qaumi Lut. Dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut alaihi salam. Iaitu apa? Homoseksual. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita kembali balik kepada perbincangan kita, iaitulah yang dikatakan la'anallah man ghaira tuhumal ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Perbincangan dosa besar yang ke-56. Yang mana kalau kita ambil tanah orang ni tuan-tuan dalam kadar sejengkal. Dalam kadar sejengkal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuwiqa min sab'i ardin. Dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Kita duduk dengar 7 lapis langit, jarang dengar 7 lapis bumi. Tapi sebenarnya langit pun sebenarnya bumi pun sama. 7 lapis juga. Buktinya kalau kita tengok di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi wal mulku wa la syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kana ayat dah sambung dalam tu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Wa huwal azizul lepas tu alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Terima kasih. Dia kadang-kadang dia hilang. Ya. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Samawatin tibaqa. Langit itu ada berapa? 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apakah kamu tengok pada penciptaan Allah itu tidak ada keseimbangan? Maksud dia apa? Kalau langit 7, bumi pun kena 7. Ni ada telinga kanan, kena ada telinga kiri. Lubang hidung, ada lubang hidung kanan, ada lubang hidung kiri. Mulut dia satu. Tu pun jangan mulut cakap banyak kali. Kan? Kalau mulut ada kanan kiri, penat. Kan? Mulut ni nak makan, mulut ni nak minum, mulut ni nak makan, mulut ni nak mengata ke orang. Dia nak makan juga, nak makan apa? Makan daging. Kan? Makan daging saudara dia. Tu kalau mulut dua. Sebab baik Allah cipta mulut satu. Kan? Jadi tuan-tuan, ayat tu kata macam tu di dalam surah Al-Mulk. Tetapi yang lebih jelas lagi di dalam surah At-Talaq. Iaitulah disebutkan secara jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis wa minal ardi mislahun, dan daripada bumi juga sama dengannya. Nya itu kembali kepada langit. Sama. Menunjukkan bumi pun ada 7 lapis. Tuan-tuan, kita ambil tanah orang biqaidi shibrin minal ard. Man akhadha min haqqi akhihi shibrin minal ard, aku maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ambil dalam kadar sejengkal sahaja tanah daripada saudaranya, tuwiqa min sab'i ardin, dia akan dikalungkan daripada 7 lapis bumi. Lah ni lagu nak kalung. Saya ni teringin juga nak kena kalung. Pingat emas pun tak pernah ada, pingat perak pun tak pernah ada. Yang tu bukan pingat, yang tu azab, bebanan yang Allah nak bagi di hari akhirat kelak. Kan? Tak takut memang ada hak kedegung yang ni dia teringin juga. Teringin ni nak kena kalung lagu mana? Kan? Ni nak menunjukkan azab yang Allah Subhanahu wa taala bagi, tuan-tuan. Jadi janganlah kita nak merubah batas tanah sekalipun dalam keadaan yang sedikit. Dalam hadis sebut sejengkal. Oh tak apa. Lah ni ustaz, saya kuranglah sejengkal, ambil separuh boleh kot no. Ha. Yang ni pak pandang punya orang lah. Dah kita habaq sejengkal, tak apa saya ambil separuh ya. Separuh nak buat apa? Jadi walaupun separuh nak buat apa, tapi sebenarnya tak bolehlah untuk kita nak mengambil hak orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, kita nak masuk kepada perbincangan dosa besar yang ke-57. Dosa besar yang ke-57 ini iaitulah dinamakan sebagai sab. Nampak tak? Dia main lagi perkataan sab tadi. Sababah tadi ni mengata jari telunjuk, jari mengata ke orang ni. Sabba walidai, mengutuk mak ayah, mengata kat mak ayah ni. Okay. Dah alang-alang kita sebut pasal ni. Kadang-kadang kita dikatakan oleh Nabi SAW, kita tak kata kat mak ayah kita, tetapi kita kata kat mak ayah kita. Faham lagi? Faham tak faham ayat ni? Kita tak kata kat mak ayah kita, tapi sebenarnya kita sedang kata kat mak ayah kita. Bukan kias. Apa dia? Secara tak langsung. Macam mana benda tu terjadi? Kita tak kata kat mak ayah kita, tapi kita sedang kata kat mak ayah kita. Iaitulah apa? Apabila kita berkata kepada mak ayah orang lain. Dan orang lain pula dia berkata dekat mak ayah kita. Itu Nabi kata kita sedang berkata dekat mak ayah kita. So menunjukkan apa? Orang tua-tua ni, mak ayah ni, level tu kita jangan kata. Senang kata tak duk kata lah kat orang. Itu lebih baik. Tuan-tuan. Jadi dalam dosa besar yang ke-57, iaitulah tajuknya sab akabir as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Iaitulah mengutuk sabba. Tadi kita kata bak jari tunjuk, jari mengata, jari mengutuk tadi. Sabba akabir as-sahabah
Iaitulah dia mengata, mencela, mencaci para tokoh sahabat yang besar radhiyallahu anhum ajma'in. Redha Allah ke atas mereka kesemua. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akabar sahabah, iaitulah mencela para tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh sahabat ni tuan-tuan, iaitulah kalau kita tengok 10 orang yang dijamin masuk ke dalam syurga. 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga. Hadisnya berbeza-beza. Ada hadis ni Nabi kata Abu Bakar, ada hadis ni Nabi sebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada hadis ni Nabi sebut Talhah bin Ubaidillah, ada hadis ni Nabi sebut Zubair bin Al-Awwam, ada hadis ni Nabi sebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak. Berapa jumlah dia? 10 orang sahabat yang biasanya kita sebut apa? Al-ashara mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijanjikan untuk masuk ke dalam syurga. Yang ni dalam sahabat-sahabat yang begitu ramai, depa ni antara yang besar. Depa ni antara yang besar. Tetapi tuan-tuan, nama Abu Hurairah besar. Besar. Dalam bidang hadis dia besar. Sahabat Nabi, nama Abu Hurairah ni antara yang paling terkenal. Tetapi dia tak termasuk dalam 10 yang dijanjikan oleh Nabi untuk masuk ke dalam syurga. Bukan kata dia kecil lah, tak apalah, nak menunjukkan dia ada maratib dia lah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua iaitulah Sayyidina Umar. Yang ni kita ambil 4 pemerintah terawal. Umar, kemudiannya Uthman, kemudiannya Ali. Kemudian dalam hadis itu menyebut apa? Talhah bin Ubaidillah. Yang kelima Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. Panggil apa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah. 10 orang. Okey, 10 orang ni. Tuan-tuan, kita lihat yang mana dikatakan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulullahu ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan, siapa yang bermusuh dengan wali aku, kekasih aku, orang yang mulia, orang yang aku pilih, orang yang suci, orang yang baik, orang yang martabat darjatnya tinggi, kita bermusuh dengan dia, kita mencela dia, faqad adantuhu bil harb, sesungguhnya aku isytiharkan perang, aku izinkan perang kepada orang yang bermusuh dengan orang-orang yang mulia tadi. Okey. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi law anfaqa ahadakum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu kesemua mencela sahabat-sahabat aku. Okay. Kerana demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala lah, Nabi kata. Okay. Seandainya fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadakum mithla Uhudin dhahaban, kalaulah kamu ni, kita ni tuan-tuan, menyedekahkan satu bukit Uhud, apa dia? Emas. Tuan-tuan, siapa yang kaya sampai ingat tahun ni? Ada orang kaya sampai tahun ni? Tak ada, mengarut. Dalam hadis lain pun Nabi sebut, laula bani Adam wadiyan minadh dhahab. Saya ada sebut kat tuan-tuan hadis ni. Kalaulah satu orang anak Adam itu dia ada satu lembah emas, takkan cukup, melainkan dia nak 2. Ada 2 cukup lagi tak? Tak, nak 3. Ada 3 cukup lagi, nak 4. Takkan cukup sampai dah penuh dalam mulut dia tanah. Apa maksud dia? Mati. Nabi kata sampai macam tu. Ada ke orang yang satu lembah daripada emas ni? Siapa dia yang kaya tak ada dah ni? Tak ada lah. Qurun yang orang kata kaya tu pun, cerita-cerita pasal Qurun ni pun barang banyak. Unta yang bawa kunci, unta tu galah, kita kata postman lah kan, tuan-tuan tengok motor postman,
Motor postman ni belah ni dia bawa beg kan. Belah ni bawa beg. Dia pun sama macam dengan motor BMW lah. Motor BMW bawa beg belah ni, tapi beg tu beg bawa kemas ha. Tapi hak postman dia tak bawa beg bawa kemas tu lah, dia bawa beg kain lah. Belah kanan satu, belah kiri satu kan. Tuan-tuan, unta dulu pun bawa lebih kurang tu lah. Dia buh kandak belah ni satu, buh kandak belah ni satu kan. Jadi dia bubuh ni dikatakan beratus berbanyak-banyaknya binatang. Unta tu bukan bawa barang korun, tapi bawa apa? Kunci. Tu dia cerita punya. Nak abang kata kaya tak ada dah, kunci banyak. Tuan-tuan nak cari kunci lagu mana? Kan? Huruf pun ada A, B, C sampai Z lah. Kan? Arab kau ada alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Lepas tu nak buat apa? Alif. Kan? Alif ba, alif ta kan. Sebab nak tahu kunci tu. Nak tahu ke mana? Banyak sangat. Kan? Tuan-tuan, Nabi bagi perumpamaan kepada kita. Kalaulah kita ni bersedekah pada jalan Allah, iaitulah apa dia? Satu bukit emas. Satu bukit Uhud emas. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifi. Nescaya tidak akan sama satu mud. Satu mud tu satu cupok. Kecil ya. Satu lagi bukan bak. Sok. Satu lagi sok. Cupok dengan gantang. Gantang ni besar sikit pada cupok kan. Gantang ni yang dalam cerita apa nama? Kasim Selamat ke cerita apa? Penyamun tu kan, yang dia cedok mah dia bubuh bawah tu, tu gantang. Tapi tu gantang tak tahulah gantang negeri mana, Baghdad ke mana ke, kita tak tahulah kan. Tuan-tuan, jadi Nabi kata takkan sampai nilai itu pun, walaupun yang kita sedekah itu besar. Kerana apa? Pengorbanan depa dulu duduk dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Berperang di dalam perang Uhud, Badar, Khandaq dan sebagainya. Pecah, pukul, nak buat korek parik yang begitu besar dalam keadaan yang begitu lapar. Berperang di dalam bulan Ramadan. Walaupun orang banyak kata perang dalam bulan Ramadan puasa, tak ada siapa puasa lah. Jangan duk pandai duk buat cerita. Kata tuan-tuan, kita kena bersemangat. Nabi ni dia berperang dalam bulan puasa. Betul. Nabi berperang dalam bulan puasa tu betul. Nabi puasa ke tak? Tak puasa. Nabi tak puasa. Nabi dengan para sahabat tak berpuasa. Buka rukhsah. Nabi bermusafir, Nabi tak pernah solat sempurna. Hadis yang sahih. Nabi bermusafir, tak pernah Nabi solat sempurna. Nabi akan rukhsah. Nabi akan ambil rukhsah. Keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak bagi semangat ke orang supaya orang ni semangat. Kita habaq kata Nabi berperang dalam bulan puasa. Betul, tapi habiskan ayat tu. Nabi tak berpuasa. Nabi tak berpuasa. Nabi buka puasa dia. Okey. Dalam hadis yang lain disebutkan lagi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Mereka ini yakni orang-orang yang kurang imannya diperintahkan agar memohon ampun untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka justru mencaci mereka, yakni diriwayatkan oleh Al-Hisham daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, nak mencela para sahabat ni kita nak kena tengok juga sahabat punya pemberian, sahabat punya pengorbanan, apa yang mereka lalui bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah payah kan? Tuan-tuan, kita hari ni kalau kata kena pulau, ada ke kena pulau sampai 3 tahun kan? Sahabat kena pulau sampai 3 tahun. Disebutkan dalam peristiwa sampai ada yang makan kulit-kulit pokok kayu, susah disebabkan di pulau. Waktu tu ketika mana para sahabat dan juga Nabi SAW berada di Makkah, di pulau selama 3 tahun. Nak makan orang tak mau jual beli, nak minum tak ada air yang orang nak jual beli. Jadi apa yang ada sikit-sikit, ada air telaga ke, ada air apa ke, pakat kongsi. Ada apa makan ke apa ke sikit, pakat kongsi. Susah payah yang mereka lalui. Kita rasa sikit-sikit ya kan.
Asal sikit-sikit. Tu pun zaman-zaman tuan-tuan lah mungkin. Zaman-zaman saya paling yang berasa kali dalam bulan puasa lah. Tu pun hinyak tak dengar lah. Kan? Dalam bulan puasa pun hinyak. Tu pun bukan tak boleh makan. Tak boleh makan lah ni pukul 7. Sekejap lagi boleh makan. Hinyak tak sangka. Kan? Lagi dekat nak buka puasa, lagi dia kata bila ni yang 7 jam tadi ni boleh bersabar 7 minit. 7 minit lagi no. Allah. 7 jam boleh sabar. 7 minit dia hilang akal. Disebabkan tak boleh nak bersabar. Dalam riwayat yang lain, hubbul ansar minal iman wa bughduhum minan nifaq. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Muslim, siapa yang mencintai orang-orang ansar. Siapa orang ansar tuan-tuan? Orang yang mai daripada orang yang berada di Madinah. Orang yang menyokong Nabi SAW di Madinah. Muhajirin, orang yang mai dengan Nabi daripada Makkah ke Madinah. Bahkan Nabi juga SAW menyebut dalam dosa besar yang ke-58, iaitulah subbul ansar radhiyallahu anhum fil jumlah. Mencela kaum ansar secara umum. Jadi ashabi tadi ni utamanya, umumnya ashabi adalah apa? Yang mai daripada Makkah lah. Banyaknya. Okey. Tetapi bila dah duduk di Madinah pun mereka ini juga sahabat Nabi SAW. Maka dalam dosa besar yang ke-58, malam ni kita ambil 3 sebab dia lebih-lebih kurang. Iaitulah yang pertama, dosa besar yang ke-56 merubah batas tanah. Yang ke-57 dan yang ke-58 itu adalah mencela para sahabat yang besar, dan 58 adalah mencela sahabat Ansar secara umum. Tuan-tuan, mencela sahabat yang Ansar secara umum ni dikatakan oleh baginda Nabi SAW, hubbul ansar minal iman. Siapa yang mencintai sahabat-sahabat aku dalam kalangan orang-orang Ansar ini, ianya merupakan bahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi SAW. Tanda satu orang itu dia beriman. Minal iman. Wa bughduhum minan nifaq. Dan mencela mereka, mencaci mereka, membenci mereka itu minan nifaq, bahagian tanda-tanda satu orang itu ada sifat munafik dalam diri dia. Sebab tu kita tak boleh membenci para sahabat. Kalau kita tengok bagaimana kita nak kata Syiah ini, apabila mereka ni mengutuk sebahagian besar, mencela sebahagian besar daripada sahabat, kecuali kemudiannya datang Syiah Zaidiyah, yang kemudiannya dia itulah yang dia ni siapa dia? Saya pun lupa susunan dia. Dia ni sama ada yang keempat, yang kelima itulah daripada Nabi. Saya lupa nama. Anak kepada Husain, mungkin bernama Zainal Abidin. Anak kepada Zainal Abidin ni bernama Zaid. Saya tak ingat, lebih kurang macam tu. Ataupun anak kepada Husain ni nama Ali. Anak kepada Ali ni nama dia Zaid balik. Saya tak ingat nama dia. Tapi Syiah Zaidiyah ini adalah berdasarkan kepada Zaid tersebut. Iaitulah dia ni, dia buat aliran baru sikit. Iaitulah dia nak menuntut bela di atas kematian Ali, Hasan, Husain dan sebagainya apa semua tu. Tetapi dia tak mau untuk nak mencela para sahabat. Dia okey sikit. Saya tak kata tuan-tuan ikut dia. Saya kata dia okey sikit daripada Syiah lain. Waktu tu lah. Waktu tu. Sebab apa? Dia kata tak boleh untuk nak mencela sahabat ni, tak boleh. Kan? Dia perjuangkan benda tu. Maka orang-orang yang ikut dia jadilah Syiah apa? Zaidiyah. Orang yang mengikut dia. Macam Imam Syafi'i lah. Siapa yang ikut Imam Syafi'i, dia panggil apa? Syafi'iyah. Orang yang ikut Imam Hanafi, kita panggil dia Hanafiyah. Hanbali, Hanabilah. Begitulah seterusnya. Maliki, Malikiyah. Bukan nama Imam Maliki tu, Imam Malik tu nama dia Malikiyah. Imam dia, nama dia adalah Malik. Tetapi orang yang mengikut dia kita panggil Malikiyah. Mazhab Maliki. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam Syiah ni, yang tu dia okey lah, tapi lah ni pun Syiah Zaidiyah pun dah pening lah juga, macam-macam lah. Yang tu kena buka pengajian pasal Syiah lah. Okey.
Dikatakan dalam hadis yang lain, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa al-munafiq. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari juga Muslim menyatakan bab hubbul ansar. Dalam bab Imam Bukhari dan Muslim bubuh bab satu, mencintai sahabat-sahabat Ansar. Bubuh bab tu di dalam kitab Bukhari. Bubuh bab tu, bab mencintai sahabat-sahabat Ansar. Kita pula kalau kita benci dengan sahabat, kita pergi hentam. Sama adalah kita dengan Syiah. Jadi tak boleh untuk kita mencela para sahabat, kan? La yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah mencintai mereka ini melainkan orang itu mukmin. So menunjukkan siapa yang cinta dia, orang itu adalah orang yang mukmin. Wala yubghiduhum illa al-munafiq. Dan tidaklah membenci mereka ini melainkan orang itu akan jadi munafik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis yang lain dikatakan dalam riwayat Imam At-Tirmizi, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wa malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabat aku, fa alaihi la'natullah, maka dia akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatihi, dan juga seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang lain. Kita akan mendapat celaan daripada apa yang telah pun disebutkan tadi, Allah, malaikat dan juga manusia-manusia yang lain. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang lah ni kita tengok orang ni dia buat tak heran dia tak puas hati, dia nak kata, kadang-kadang dia menggunakan tafsiran-tafsiran yang begitu bahaya di dalam Islam, kan? Dia menggunakan perkara-perkara yang sensitif. Contohnya berkaitan dengan memungkiri janji. Dia kata juga Nabi pun mungkir janji. Nabi pun mungkir janji. Iaitulah dia kiaskan kepada perbuatan Nabi SAW. Nabi berjanji dengan sahabat nak masuk pi buat umrah. Dia sampai nak pi buat umrah, orang halang. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Jadi apa? Perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun depan baru boleh masuk. Jadi yang Nabi janji nak pi buat umrah tu jadi tak? Tak jadi. Jadi kita ni dah berjanji nak buat sekian-sekian, tak boleh. Nabi pun mungkin janji juga. Oi, jangan kita nak sandarkan kepada benda yang sebegitu. Kita kata apa? Saya dah usaha dah, dah buat dah, tapi nak buat macam mana dah tak boleh. Jadi saya terpaksa mungkir janji. Nabi pun mungkin janji. Yang ni bukan mungkir janji ni, tuan-tuan. Yang ni aturan. Kan? Mungkir janji ni dia memang sengaja memungkiri janji. Tapi kalau orang ni dah usaha untuk dapat ni, saya janji saya akan dapat 9A. Usaha pasal dapat 8A. Dia mungkin janji kan macam mana? Tak boleh dia kata macam tu. Kan? Itu natijah ni, hasil ni Allah Subhanahu wa taala yang nak bagi. Kerja manusia ni adalah usaha dulu, kan? Sebab tu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kerja aku adalah untuk berdakwah. Kerja aku adalah untuk menyampaikan. Yang nak memberi hidayah ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak bagi hidayah kepada pak cik dia. Pak cik dia pun dia tak boleh. Kan? Ni kan kita pula yang nak berdakwah kepada satu orang, nak paksa kita, nak paksa orang lain ikut pandangan kita, ikut cakap-cakap kita. Tak boleh. Nabi SAW, kita pandai buat ayat. Buat ayat bagi pelembut hati, kan. Lah ni macam-macam orang baca ayat, tiup, bagi minum ni, bagi pelembut hati. Dan kalau boleh lagu tu, Nabi buat lama lah kat pok makan lah. Nabi buat baca, tiup, nak minum. Bagi lembut hati, bagi dia masuk Islam. Yang ni ikhtiar lah, dia kata. Kalau Allah izin jadi. Tak jadi, tak jadi. Tapi kita nak kata Nabi buat tak? Nabi pun tak buat lah. Nabi tak baca ayat tiup, pakcik minum. Dan ini pakcik masuk Islam nanti, pakcik okey. Nabi tak boleh buat benda tu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata kat Nabi, innaka la tahdi man ahbabt. Kamu tak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah berkehendak. Jadi tuan-tuan, kita dalam bab ni kita kena berjaga-jaga supaya kita tidak tergelincir, terjatuh dalam kita nak menggunakan
kita punya pemikiran, kita punya pandangan, sampai kita kata dekat Nabi, sampai kita kata dekat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW tadi, kalaulah kita menginfakkan pun bukit daripada emas, mustahil ada. Tapi nak kata kimiyah, jumlah yang begitu banyak, sampai sedekahlah banyak mana pun, takkan sampai pun walau secupak daripada apa yang para sahabat aku bagi. Tuan-tuan tengok apa yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selalunya Umar dengan Abu Bakar ni depa bersaing. Kan? Depa bersaing. Dalam hadis dia menceritakan bila Nabi pi ada Abu Bakar, bila Nabi pi ada Umar, bila Nabi pi Abu Bakar Umar, Nabi pi ada Abu Bakar, Nabi pi ada Umar, Nabi pi Abu Bakar Umar. Sampaikan kubur mereka bertiga pun di satu tempat yang sama, disemandikan di satu tempat yang sama, sebab mereka selalu bersama-sama. Jadi tuan-tuan, dikatakan pengorbanan para sahabat ni, kalau kita tengok dalam cerita nak berhijrah, maafkan saya, dalam situasi perang dan sebagainya, Nabi minta untuk para sahabat bagi sedikit infak, sedikit sedekah barang-barang apa yang ada lah untuk nak memperkuatkan Islam. Apa yang diberi oleh Sayyidina Abu Bakar, sikit je barang, buat main dalam beberapa uncang itu ya, bagi kat Nabi. Dan Umar dia tengok, kali ni aku menang dah dengan Abu Bakar ni. Kan? Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar dia buat main harta yang begitu banyak, buat main. Tuan-tuan, ni pengorbanan sahabat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi tanya Umar dulu lah. Wahai Umar, buat main harta banyak ni, apa yang kamu tinggal untuk anak dan isteri kamu? Aku tinggal banyak lagi, sulusul mali, 1/3 harta, banyak lagi duk ada untuk anak dan isteri kamu. Kan? Anak dan isteri aku. Tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, buat main harta sikit lah, apa ada tinggal untuk anak bini? Allah wa Rasul, Allah jam kena dengar ayat tu. Kalau kata kita ni Abu Bakar tepuk dahi kak, kalah Umar tepuk dahi kata kalah juga aku. Bukan yang dikira itu pada material, nampak pada mata tu sikit, tetapi sebenarnya memang dekat rumah Abu Bakar tak ada apa dah. Bawa main ke semua, bawa main ke semua, tapi pada pandangan sikit. Mungkin bawa main dalam beg. Tanya di rumah ada apa? Tak ada apa. Habis tinggal apa dekat anak dengan isteri? Allah dan Rasul. Suruh depa aja kak. Kemas sembah lagu tu. Dan mari kita infak lagu tu dekat masjid. Boleh lah. Tinggal apa? Tinggal Allah Rasul dah, suruh depa jaga, beriman. Mati terus, tak apa, mati masuk syurga. Cepat hit mati. Masuk syurga, senang. Tak boleh. Sebab Nabi pun dia pesan kepada kita, iaitulah Nabi SAW kata, lebih baik kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya daripada fakirun fakhur, yang fakir yang akan meminta-minta kepada orang. Nabi pesan. Tapi tuan-tuan tengok apa yang Abu Bakar buat, dia bagi ke semua. Apa yang para sahabat faham ketika mana turun ayat Al-Quran, iaitu Abu Talhah, ketika mana dia menginfakkan kebun kurma dia, Bayruha. Saya cerita dekat tuan-tuan, ketika mana turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, Allah guna ayat tu, takkan sekali-kali sampai perkara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kamu infak benda yang paling kamu sayang, yang paling kamu suka. Tuan-tuan suka apa? Suka bini, infak bini ni. Tak boleh lah tu. Tuan-tuan suka apa? Saya paling sayang kaitan ni, kaitan tu bagi. Kalau betul ya, kan, baru sampai kepada tanda kecintaan yang betul pada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ni, Abu Talhah dia dengar, dia nak bagi dekat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ni bi'ruha ni aku paling suka. Pasal apa paling suka? Sebab Nabi duk masuk pergi minum ayak, dalam tu ada telaga, Nabi suka minum ayak. Fiha ma'un tayyib, padanya ada ayak yang baik. Hadza anfaqtuhu lillah, dia kata aku infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengar, Nabi kata apa tuan? Saya kata tuan, Nabi kata bah kan.
Nabi bunyi bah. Nabi tak bunyilah bunyi macam kita yes kan. Yes tu bunyi kita, bunyi Mak Saleh. Bunyi Arab bah. Kalau bunyi Piramli macam mana lan cerita hok jual unta tu kan. Dia unta yang Piramli pergi beli abang dia 2 orang yang kat zaman Pak Tungku, dia bunyi apa? Wow. Jual orang lagi untung pada jual unta dia dah. Bunyi wow dia dah. Tu ni bunyi dia tu dah. Nabi bunyi bah, zakamalun rabih, zakamalun rabih. Ini adalah harta yang begitu hebat, besar. Pasal apa? Pasal dia faham ayat Al-Quran tu turun untuk nak menunjukkan bagi benda yang paling cinta. Tuan-tuan, saya rasa kita belum sampai kepada benda yang paling kita cinta. Tuan-tuan nak sedekah dekat orang-orang dengar Rohingya, orang Kelantan yang dulu boh kan, orang yang terbakar apa semua, kita nak bagi bantuan. Dia tengok baju, Syak ni baru, hak ni koyok sikit boleh. Hak ni baru beli pakai 2 kali, tak ada tilu kan. Pegang hak ni koyok sikit boleh pakai, boleh pakai yang boleh pakai ni. Yang tak boleh elok hak tu koyok dah sikit, tak bagilah. Hak tu bagi, hak yang belah ni sayang. Kalau betul hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia infak apa yang dia sayang. Itu sahabat buat. Kita boleh sampai macam tu, hebat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi untuk malam ni saya rasa cukup setakat tu. Kita azan dulu, kemudian kita buka kepada soalan. Sekalian tuan-tuan dan puan-puan ada soalan insya-Allah. Mau mana? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah.
Baik tuan-tuan, kita buka lah kepada soalan berkaitan dengan 3 dosa besar yang kita ambil pada malam ni, iaitu dosa besar yang ke-56, merubah batas tanah yang ke-57 dan yang ke-58, mencela para sahabat yang besar, dan juga 58 mencela para sahabat Ansar secara umum. Saya buka kepada soalan, insya-Allah. Tak ada noh? Jadi, ya. 36 merubah batas tanah. Bagaimana kalau kita tolak tanah kita buat batas lainnya? Kita serah kat kita rumahnya tolak. Macam mana dia tolak dia ikut kat macam mana dia buat sendiri. Itu lain lah. Kita tak sengaja. Kita minta dia buat atas dasar mungkin kita nak memperbaiki keadaan, suruh buat yang terbaik ke, suruh tolak batas tu kita buat perenggan elok, tapi terkena. Lain lah. Ini memang ada niat untuk nak ambil merubah batas tanah ni. Itu yang maksudnya. Kalau kita memang nak buat batas perenggan tanah ni, contoh bendang ke apa, kita tertolak dan sebagainya, lepas tu dah kawan tu dia sedang, dia pun ukur, rasa macam tanah saya kecil sikit, dia habaq kat kita tak puas hati ke, dah ukur balik lah kan? Supaya tidak berlaku situasi untuk mengambil tanah orang ni. Yang tak boleh ni adalah memang dengan sengaja. Kalau terubah ni tak mengapa lah. Nama ni rufi'al qalam lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia terangkat pena, tak dikira sebagai salah. Jangan duk terbanyak sangat lah. Saya pun terbanyak dan terbanyak kali. Ni pun yang ni pun ni pun main semua. Penat ke lah. Okey, ada soalan yang lain tak? Terana, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan silap tekasannya bahasa itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya nak sampaikan sedikit pesanan daripada pihak masjid, yang mana selepas kita selesai menunaikan salat sunat ba'da Isyak, jemputlah tuan-tuan, ada disediakan sedikit juadah di luar lah untuk kita sama-sama menjamu selera insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.